Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah kita dan juga rakan seperjuangan saya. Nama saya Ifat Al-Wafi bin Mudihi daripada Kumpulan 9. Kami akan membentangkan perihal peranan Perlembagaan Persekutuan dalam menyumbangkan keharmonian masyarakat Malaysia serta kesungguhan sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan pemerintahan dan pentadbiran negara. Saya akan menerangkan apakah itu Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan satu set undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia yang kita kenali sebagai Sistem Pentadbiran Negara. Diguna pakai pada tahun 1997 sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dan mengandungi 183 perkara, iaitu sumber utama yang secara bertulis. Tetapi masih wujud juga perkara-perkara lain yang diperlukan secara tidak bertulis untuk pentadbiran yang lebih sempurna dan lebih berkesan. Terdapat beberapa peranan Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai satu dokumen yang dapat memastikan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Antaranya adalah sebagai satu dokumen undang-undang yang wajib dipatuhi. Terdapat 3 poin utama yang dapat saya huraikan pada bahagian ini. Yang pertama adalah merupakan sumber undang-undang yang tertinggi. Yang kedua adalah memberi jaminan perlindungan kepada semua rakyat. Dan yang ketiga adalah berkuasa menjatuhkan hukuman. Poin yang pertama yaitu merupakan sumber undang-undang yang tertinggi. Hal ini demikian kerana Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai ciri-ciri keluhuran dan sifat-sifat ketertinggiannya yang tersendiri. Antara contoh ciri-ciri keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia adalah Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengatasi kuasa yang di Pertuan Agung dan Majlis Raja-Raja, yaitu Ketua Negara. Perlembagaan Persekutuan juga mengatasi kuasa Parlimen, dan Perlembagaan Persekutuan juga mengatasi kuasa Jemaah Menteri. Hal ini menunjukkan bahawa setiap lapisan masyarakat daripada berbagai kelas wajib untuk mematuhi kesemua undang-undang yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan demi menjamin keharmonian dalam kalangan masyarakat. Poin yang kedua yaitu memberi jaminan perlindungan kepada semua rakyat. Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi hak-hak asasi yang dapat melindungi rakyat dan memastikan keharmonian dalam kalangan mereka. Sebagai contoh, kandungan dalam hak-hak asasi tersebut adalah seorang itu tidak boleh dibunuh melainkan mengikut undang-undang. Seorang itu juga berhak mendapatkan perlindungan daripada undang-undang. Parti-parti politik juga ataupun parti-parti bebas juga bebas untuk berhimpun secara aman. Dan antara contoh yang lain juga, seorang individu atau rakyat Malaysia itu tidak boleh didiskriminasikan berdasarkan agama, bangsa, asal-usul ataupun jantina. Hal ini jelas menunjukkan peranan Perlembagaan Persekutuan Malaysia sebagai satu dokumen yang dapat menjamin keharmonian dalam kalangan masyarakat. Dan poin yang terakhir yaitu berkuasa menjatuhkan hukuman. Hal ini dilaksanakan oleh satu daripada badan utama dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, yaitu Badan Kehakiman. Hukuman biasanya dijatuhkan melalui sekatan terhadap hak kebebasan. Sebagai contoh, jika sesebuah parti itu berhimpun dan membangkitkan isu-isu sensitif seperti perkauman, agama, hak-hak istimewa orang Melayu dan kaum Bumiputera yang mana mampu mengganggu keamanan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat, Perlembagaan Persekutuan ataupun Perlembagaan Persekutuan akan memperuntukkan hukuman yang mana menyebabkan kebebasan hak-hak asasi mereka akan disekat. Hal ini dapat menunjukkan ketegasan ataupun keberkesanan undang-undang yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Peranan Perlembagaan Persekutuan dalam menyumbang keharmonian Malaysia yang seterusnya ialah melalui kebebasan asasi. Kebebasan asasi wujud dalam masyarakat
Malaysia yang mengamalkan nilai-nilai demokratik. Antara nilai-nilai demokratik yang saya maksudkan ialah yang pertama, kebebasan bersuara, yang kedua ialah berekspresi dan juga mengutarakan pemikiran. Melalui perlembagaan persekutuan, semua warga negara Malaysia dilayan sama rata tanpa mengira bangsa, agama serta warna kulit. Dapat kita lihat bahawa kebebasan asasi ini bersifat terbatas disebabkan oleh pelbagai fahaman dari segi politik, etnik dan juga agama. Jelaslah bahawa kebebasan asasi ini dapat menjamin keharmonian dan ketenteraman Malaysia. Kebebasan asasi ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Dari segi politik, Perlembagaan Persekutuan berperanan untuk memberikan hak mengundi kepada warga negara Malaysia. Seperti kita tahu, mengundi merupakan satu proses di mana penentu siapa yang layak untuk mewakili wakil rakyat di sesuatu tempat. Perlembagaan Persekutuan berperanan untuk memastikan proses tersebut dilaksanakan secara adil, bebas dan tanpa desakan. Seterusnya ialah dari segi sosial. Dari segi sosial, Perlembagaan Persekutuan berperanan untuk memberikan kebebasan bersuara kepada warga negara Malaysia. Masyarakat diberikan kebebasan untuk bersuara dan mengutarakan pendapat serta pandangan. Pendapat yang diutarakan haruslah disampaikan dengan baik dan berpandukan undang-undang. Hak ini merupakan ialah hak dasar. Perlembagaan Persekutuan boleh membuat sekatan sekiranya hak yang diberikan digunakan melampaui batas dan juga menjejaskan ketenteraman Malaysia. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan juga berperanan untuk memberikan hak sama rata kepada masyarakat Malaysia. Seperti yang saya utarakan di pengenalan tadi, semua masyarakat Malaysia diberi layanan yang sama rata dan juga adil. Melalui Akta A1130, seseorang tidak boleh dibeza hanya kerana perbezaan dari segi agama, kaum, keturunan serta jantina. Semua masyarakat dapat faedah yang sama tanpa mengira negeri kelahiran. Tiada siapa yang boleh dinaik taraf hanya disebabkan oleh kedudukannya dari segi politik dan juga ekonomi. Akhir sekali ialah dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, Perlembagaan Persekutuan berperanan untuk memberikan hak dari segi harta benda. Harta tidak boleh diambil sewenang-wenangnya ataupun dilucutkan status pemilikan kecuali melalui undang-undang. Tiada mana-mana pihak yang boleh mengambil harta orang lain secara paksa tanpa pengesahan. Jelaslah bahawa hal ini dapat menjamin keharmonian dan juga mengelakkan daripada berpecah belahnya masyarakat di Malaysia. Peranan Perlembagaan Persekutuan demi membentuk masyarakat harmoni di Malaysia ialah Perlembagaan Persekutuan dapat menjadi medium perantara komunikasi utama antara masyarakat majmuk di Malaysia. Di dalam Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan Malaysia menyatakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara, bahasa pengantar, bahasa kebangsaan yang rasmi di Malaysia. Kemahiran bertutur dalam bahasa Malaysia dapat menjadi medium penyatuan antara kaum di Malaysia walaupun bahasa kaum lain boleh digunakan. Sebagai contoh, antara syarat kewarganegaraan Malaysia adalah rakyat perlu mahir bahasa Malaysia sekurang-kurangnya 2 atau 3 tahap dalam bertutur dan menulis. Oleh itu, mahu tidak mahu, semua masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia haruslah mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa komunikasi di dalam Malaysia. Undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai bahasa Melayu dapat menjadikan masyarakat lebih harmoni kerana adanya persefahaman dalam komunikasi. Malah, unsur prejudis sesama kaum lebih-lebih lagi mengenai bahasa dapat dielakkan dalam lingkungan masyarakat majmuk di Malaysia. Salah satu kepentingan Perlembagaan Persekutuan sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan
pemerintahan dan pentadbiran negara adalah mengekalkan hak keistimewaan golongan Bumi Putra, yaitu golongan Melayu, Sabah, dan Sarawak. Oleh itu, pentadbiran negara akan berjalan dengan lebih baik dengan tidak akan berlakunya kesalahpahaman ataupun rusuhan seperti 13 Mei karena hak-hak keistimewaan rakyat Bumi Putra masih dikekalkan. Menurut Perkara 153 Perlembagaan Malaysia, hak keistimewaan Bumi Putra terdiri daripada mempunyai jawatan dalam perkhidmatan awam, mendapatkan beasiswa, pendidikan, perniagaan, dan kemudahan asas lain. Sebagai contoh, institusi pengajian tinggi UiTM yang hanya akan mengambil pelajar Bumi Putra. Selain itu, negara Malaysia juga mempunyai rukun negara yang menjadi panduan rakyat dalam mematuhi kedaulatan undang-undang, kesopanan, dan kesusilaan negara. Rukun ini wajib dipatuhi oleh rakyat dan menjanjikannya sebagai panduan agar pemerintahan dan pentadbiran negara terjamin. Justru, dengan adanya perlembagaan persekutuan, ianya dapat memastikan pentadbiran dan pemerintahan negara yang adil dan telus. Sebagai contoh, dengan adanya 3 pembahagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan judiciary, yang mendapat menjaminkan pentadbiran serta pemerintahan berjalan dengan lancar tanpa ada campur tangan dari bahagian lain-lain. Oleh itu, negara Malaysia haruslah sentiasa mengekalkan prinsip perlembagaan persekutuan di negara kita. Hal ini karena dengan adanya perlembagaan persekutuan ini, kesejahteraan rakyat yang berbilang kaum dapat dikekalkan dan isu penindasan antar kaum tidak akan terjadi. Baiklah, salah satu kelangsungan ataupun kepentingan perlembagaan persekutuan sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi panduan dan sepadan pemerintahan dan pentadbiran negara adalah memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus. Oleh itu, Kerajaan Persekutuan Malaysia telah dibentuk secara demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen tersebut telah diamalkan sejak kemerdekaan Tanah Melayu lagi sehinggalah ke hari ini. Demokrasi berparlimen bermaksud pemerintahan yang dijalankan secara perwakilan. Sebagai contohnya, pemerintah yang dipilih untuk memerintah negara adalah dipilih oleh rakyat sendiri melalui pilihan raya. Pilihan raya tersebut dibuat agar rakyat diberikan hak untuk mengundi agar mereka dapat memilih pemimpin yang akan mewakili mereka. Sistem ini telah mewujudkan kestabilan negara sehingga membolehkan rakyat untuk menikmati keamanan dan kemajuan negara dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai contohnya, segala kemudahan yang diberi dan disediakan oleh kerajaan mestilah digunakan untuk memenuhi hasrat dan harapan rakyat. Kerana rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin negara. Seterusnya, Malaysia juga mempunyai sistem raja berperlembagaan. Sistem raja berperlembagaan bermaksud pemerintah raja yang tidak berkuasa mutlak tetapi hanya bertindak berlandaskan perlembagaan persekutuan. Sistem raja berperlembagaan merupakan simbol keutuhan dan perpaduan rakyat. Dalam sistem ini, Yang di-Pertuan Agong ataupun YDPA akan dipilih sebagai ketua negara dalam Majlis Raja-Raja Melayu. Majlis Raja-Raja Melayu berfungsi sebagai memilih dan melantik YDPA dan timbalan YDPA. Sistem tersebut mempunyai tempoh masa yang tertentu yang menjadi panduan dalam pemerintahan, iaitu mempunyai tempoh masa sepanjang 5 tahun sepenggal yang adil dalam memberi ruang kepada mereka yang berkuasa untuk mentadbir negara ke arah kemajuan. Oleh itu, kesan buruk seperti pertindihan kuasa dan pemusatan kuasa dalam pemerintahan tidak akan berlaku sekiranya perlembagaan persekutuan dijadikan panduan dalam pemerintahan dan pentadbiran negara. Baiklah, daripada ini ianya dapat dikaitkan dengan pemerintahan dan pentadbiran negara. Pertama sekali, corak pemerintahan secara demokrasi ini dapat mengelakkan daripada penindasan terhadap rakyat dan memberikan keharmonian serta kesejahteraan terhadap semua rakyat Malaysia.
kerana rakyat telah diberikan hak untuk memilih wakil rakyat untuk menjadi pemimpin negara dalam pilihan raya. Manakala wakil yang dipilih oleh rakyat pula hendaklah bijak untuk memenangi hati rakyat dan tidak berat sebelah terhadap golongan minoriti. Kedua, ialah tiada berlakunya pertindihan kuasa ataupun perebutan kuasa dalam pentadbiran. Hal ini kerana dengan adanya Perlembagaan Persekutuan, Malaysia ianya dapat menjadi rujukan kepada semua rakyat. Seterusnya, kepentingan Perlembagaan Persekutuan sebagai sebuah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan pemerintahan dan pentadbiran negara ialah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan Persekutuan dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat dengan mengukuhkan perpaduan antara kaum. Umum sedia maklum, rakyat yang menetap di negara kita terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Contohnya, kaum seperti kaum Cina, Melayu, India dan sebagainya. Dengan wujudnya Perlembagaan Malaysia, hak dan kebebasan warga negara terjamin. Sebagai contoh, warga negara Malaysia berhak mendapat perlindungan yang sama rata daripada pihak berkuasa seperti polis dan tentera supaya keselamatan diri dan negara terjamin. Selain itu, setiap warga negara berhak untuk menganuti agama masing-masing dan tiada diskriminasi yang akan timbul sehingga menyentuh sentimen perkauman yang akan mengugat keamanan negara. Jelaslah, undang-undang bertulis ini mustahak dalam memastikan setiap ahli masyarakat menjaga tata tertib dan menghormati hak masing-masing dalam menjalani kehidupan di Malaysia. Maka, keselamatan dan kesejahteraan rakyat pun akan terjamin. Kesimpulannya, Perlembagaan Persekutuan adalah penting bagi menyumbang keharmonian kepada masyarakat Malaysia. Juga, perlembagaan merupakan tunggak kepada kemerdekaan negara. Walau bagaimanapun, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mematuhi perlembagaan tersebut bagi menjaga keharmonian negara kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.